disponsor oleh TRD Toyota Racing Development. So hari ni kita buat satu unit Toyota paling rare dalam market, iaitu Hai guys, Assalamualaikum semua. Hai, bertemu saya lagi Amirul daripada MRC TV. Alright, so selamat datang ke channel YouTube saya. Alright, so dalam MRC TV ni kita ada pelbagai kereta, kita review kereta dalam channel YouTube saya ni. Dan saya minta kawan-kawan sahabat baik semua, jasa rakyat Malaysia dan khususnya rakyat dunia, untuk subscribe channel YouTube saya di bawah dan tekan loceng juga. So type Malay Recon Car ataupun MRC TV di channel YouTube saya. Okay, so hari ni saya nak review satu unit kereta yang paling rare dalam market. Kereta ni dipanggil sport car 2 doors. Okay, so kereta ni adalah orang kata idaman anak muda, sebab orang muda saja suka 2 pintu. Dan akan tetapi ada peminat yang umur 40-an yang suka kereta ni. So sejajar dengan saya pakai baju hari ni, disponsor oleh TRD Toyota Racing Development. So hari ni kita buat satu unit Toyota paling rare dalam market, iaitu inilah dia, Toyota GT86. Oh my god, wow. Okay, so hari ni kita nak cerita sikit pasal spek, kita cerita sikit pasal kereta, kita cerita sikit pasal dia punya horsepower, engine dan everything, pasal dia punya dalaman interior. Dan dalam video kali ini juga saya cerita sikit spekulasi antara Toyota dan Subaru. Nak tahu apa benda? So tengok video sampai habis dan jangan skip iklan. Alright. Okay guys, alright, so hari ni dengan baju merah, kereta merah, kasut merah, outfit yang cukup cantik. Okay, so menunjukkan kita ni minat pemotoran. Okay, so hari ni kita nak review sikit Toyota GT86. Alright, so Toyota GT86 ni kalau ikutkan dalam market, memang orang kata sangat sinonim dengan Toyota AE86 yang lama dahulu, yang dimana saya rasa Toyota AE86 memang dah satu dunia dah tahu pasal kereta ni. Okay, so akan tetapi dia dah hadirkan dengan sport car yang baru untuk budak muda zaman sekarang, iaitu Toyota GT86. So ini adalah model GT86. Alright, so untuk model GT86 ni kalau kita tengok dari segi luaran, okay, kita tengok dia punya 100% dia memang 2 pintu. Alright, tiada istilah 4 pintu untuk GT86. Dan yang kedua, dan keseluruhan body dia memang mengikut aerodinamik yang dicipta khas oleh Toyota. Alright, so Toyota GT86 ni kalau kita tengok dari segi tepi, angle, belakang, alright, so memang adalah dicipta khas oleh Toyota Racing Development. Okay, okay, so Toyota ni dia cipta khas design untuk Toyota GT86. Akan tetapi dia collaboration dengan Subaru. Alright, Subaru Corporation. So dia buat collaboration, sama ada Subaru keluarkan body ataupun Toyota keluarkan body. Dan akhirnya dia orang dapat kata putus, yang Subaru keluarkan spek enjin dan Toyota dia keluarkan spek kereta. Bermakna dia orang ada deal antara dia orang lah, yang di mana saya rasa benda ni antara orang kata dalaman punya isu. Tapi bila dia cipta dan bila dah dihasilkan, hasil dia memang terbaik, kena dengan cita rasa rakyat dunia, yang khusus dia peminat-peminat Toyota AE86 yang dahulu, yang dia keluarkan Toyota baru, Toyota GT86. Dan Subaru dia ada keluarkan juga baru, dipanggil model Subaru BRZ. Okay, so kalau kita tengok dari segi luaran, kereta ni memang 100% sama saja. Kadang-kadang orang tengok Toyota pun sama, Subaru pun sama, design diorang sama, enjin pun diorang sama. So jangan terkejut, kadang-kadang ada yang suka pakai logo Subaru sebab dia peminat Subaru, so dia akan cari jenama Subaru juga. Dan ada juga peminat Toyota yang dia suka sebab Toyota AE86 yang lama, that's why dia beli yang baru ni Toyota juga GT86. So bergantung pada atas minat masing-masing. Alright, okay guys, so untuk Toyota GT86 ni, saya rasa kalau ikutkan di dunia, khususnya di luar negara, tahun dicipta untuk model ni adalah 2012. Alright, tahun pertama 2012 sampai sekarang. Okay, so 2012 tahun dicipta untuk model kereta ni, dan dia telah ekspor ke pelbagai negara, Australia, South Africa, South America,
United States, New Zealand, Japan khususnya. So pelbagai negara telah mengimport kereta ni sebab diorang ada peminat, diorang yang orang kata willing buyer sanggup beli kereta ni dengan harga yang tak kisah ditetapkan oleh negara masing-masing lah. Alright, so untuk model kereta ni dia datang dengan dua chassis number iaitu ZN6 dan ZS6. Ini khas untuk Toyota lah, Subaru lain punya chassis number. Okey, yang ketiganya, kalau untuk kita cerita pasal spek kereta ni, kejap lagi abang selitkan juga pasal spek kereta, pasal maintenance kereta. So korang kena tengok video sampai habis, abang cerita A to Z. Okey, so tapi kita cerita sikit lah sejarah-sejarah dia lah. Okey, untuk kereta Toyota GT86 ni, kalau setahu abang dah kaji sendiri, saya dah kaji sendiri. Alright, untuk GT86 ni dia adalah 2 doors punya sport car. Okey, 2 doors punya sport car ni adalah kereta variant yang saya rasa cukup famous dalam market sebab sekarang ramai dah minat 2 pintu punya kereta. So 2 pintu punya kereta ni permintaan yang sangat tinggi dalam market dunia sekarang. Alright. Alright guys. So kalau kita cerita pula, okey, untuk sejarah Toyota GT86 ni, dulu punya model Toyota AE86 ni, saya rasa I think dalam 35 tahun lepas telah dicipta Toyota AE86. So dia buat comeback setelah hilang 28 tahun, baru dia muncul balik. Lebih kurang 29 tahun kot. Okey, muncul balik Toyota GT86 yang di mana peminat dunia khususnya suka dan menantikan sebuah model kereta yang untuk ganti AE86. Alright. So untuk model ni design dicipta oleh Tetsuya Tada. Okey, Tetsuya Tada ni adalah orang yang apa ni, yang mereka design ni. Dan sama kalau korang perasan, tengok Toyota Supra yang baru, design dia ala-ala sama GT86, betul tak? So yang di mana saya rasa kereta ni telah orang kata digempar-gemburkan oleh rakyat dunia. CC dia berapa dulu? Orang tanya saya CC dia berapa, dan saya rasa waktu dia nak launching, ada yang kata spekulasi CC 2.4, ada yang 2.2, ada yang kata turbo, ada yang kata supercharged. Tidak, sama sekali. Kereta ni memang NA semata-mata. Alright. So NA semata-mata yang CC-nya 2.0 cc, 2000 cc liter NA. Okey. So kejap lagi saya akan cerita sikit review pasal kereta punya spek dan horsepower, tapi kali ni saya nak cerita daripada segi luaran. Jom kita tengok slow-slow facelift dia ni. Alright guys. So untuk facelift Toyota GT86 yang Amirul bawa kali ni, okey, tahun dibuat adalah tahun 2017. Alright, kalau mengikutkan facelift 2017 dia standard saja Toyota GT86. Okey. Akan tetapi owner daripada Jepun telah tukar dia punya facelift kepada facelift M-Gain. Okey, M-Gain ni adalah orang kata aftermarket punya facelift, dan dia ada banyak juga, ada yang TRD body kit, ada yang white body, ada yang Skion punya body kit, ada yang Modelista pun ada juga, dan ada juga beberapa aftermarket punya aksesori yang diorang pasang untuk kereta GT86. Sebab diorang suka, orang Jepun memang suka bro. Orang Jepun suka white body, orang Malaysia apatah lagi suka tiru je. Okey. Dan yang kedua, kalau kita tengok dia punya lampu ni, lampu facelift baru, dengan dia ada emblem GT86 kat sini, logo 86 tu sendiri menunjukkan apa logo 86 ni. Ada orang tanya Mirul, logo 86 ni apa maksud dia? Logo 86 ni adalah satu logo yang dicipta yang khususnya untuk Toyota ni sebab enjin dia, boxer enjin. Kejap lagi kita cerita sikit pasal enjin. So untuk facelift ni dia datang dengan satu sketul bumper, dia dah telah tukar, dia macam ala-ala Lexus sikit, dan dia ada M-Gain punya lip body kit dekat bahagian hadapan. Alright, so kita tengok bahagian rim pula. Alright guys, so kita bahagian rim. Okey, rim ni dia optional. Okey, kalau ikutkan original rim dia datang dengan berapa batang tu Amirul tak ingat, warna hitam tu. Ada yang hitam, ada yang hitam chrome. Alright, kalau untuk rim yang aftermarket, orang Jepun ni dah tukar, dia pakai Enkai original gang. Jual balik ada harga ni, boleh pakai rim Taiwan Malaysia, banyak-banyak macam-macam design. So ni Enkai original PF07. Okey, so made in Japan, memang original, jual memang ada harga. Okey, so untuk saiz tayar sesuai dengan GT86 ni memang saiz 18 inci. So pakai 225 40, 18 inci pun dah cantik dah. Dan yang kedua, tayar ni memang dah siap tukar daripada Jepun. Tahun baru 2019 punya tayar, dan dia pakai tayar Pirelli.
Pirelli adalah tayar jenama di dunia yang paling famous, Pirelli punya tayar. Okay, so now kita tengok dari segi design belakang dia. Okay guys, so kita bahagian di belakang pula. Okay, di bahagian belakang pula, okay, kalau ikutkan, so owner daripada Japan dia dah tukar aftermarket punya lampu. Okay, kalau ikutkan original dia tak macam ni. So ini adalah, kalau ikutkan brand dia pun saya tak tahu, tapi saya tahu saja Body Club ni maknanya aftermarket punya aksesori. So dia tukar lampu kiri dan kanan dan dia tambah spoiler sikit. Okay, untuk spoiler ni optional. Ada yang pakai ducktail, ada yang pakai lip saja, ada yang pakai spoiler, ada yang pakai GT Wing. Kalau aku GT Wing baru style. Okay, so kita masuk juga. Okay, owner daripada Japan dia dah tukar muffler exhaust belakang. Dia tukar tip belakang saja muffler exhaust, bagi besar sikit. Bunyi dia ada orang kata meraung sikit. Yang kedua dia dah tukar diffuser GT86 ni. Okay, so dekat sini ada juga aftermarket yang tukar diffuser yang ada yang carbonnya pun ada juga. So bergantung kepada minat masing-masing dan setiap individu. Okay, so kalau ikutkan daripada segi belakang ni, memang saya suka design bontot belakang ni sebab saya rasa saya beli kereta saya suka belakang. Ada orang beli kereta suka facelift depan, ada yang suka dalaman. Okey, saya suka belakang. Okey, sebab ada juga orang yang suka facelift belakang sebab bila dia bawa kereta dia rasa shock sikit sebab orang belakang akan komen kereta dia. Power lah mamak ni, style lah GT Wing dia, style lah ducktail dia. So dia suka GT86 ni. Okey, dan GT86 ni juga famous. Dekat Jepun memang famous, diorang buat white body. Dekat luar negara pun buat white body. Cuma yang ni rim standard 18. So kalau kita tengok memang tak ngam juga. Okey, dia kena pakai rim offset ataupun JJ lebih lagi supaya nampak terlebar sikit lagi, supaya cantik di mata umum dan mata owner sendirilah khususnya. Okey, so now kita akan review sikit daripada segi dalaman dia punya design GT86 ni, macam mana dia punya orang kata permainan daripada segi kokpit dalaman. Cantik tak cantik? Jom. So guys, untuk kereta ni memang khusus jiwa racing untuk abang. Sebab dia manual. So manual kita kena masuk clutch baru kita boleh start enjin kereta. Alright. So manual, so aircon dia punya kokpit pun semua manual. Alright. So ini adalah khusus untuk peminat-peminat manual sport car. Okay, so saya rasa rakyat Malaysia memang suka kereta ni, especially kepada anak muda lah. Tak kisah berbilang bangsa dan kaum, memang suka GT86 ni. Alright. So untuk model GT86 ni, kalau kita tengok dekat sini, daripada segi dia punya design biasa sahaja. Dan design kokpit dia orang kata sangat, orang kata sporty lah. Memang untuk kereta drag, kereta drift, kereta lumba. Tapi ada juga orang peminat-peminat, orang kata bos-bos yang suka pakai GT86 as a second car, third car diorang lah. Alright. So kalau ikutkan daripada segi dia punya ruang, okay, GT86 ni dia datang dengan bucket seat. Okay, bucket seat ni dia bukan fully bucket seat, dia hanya semi bucket seat saja. Tapi dia cantik dah bagi saya. Sebab keluaran original ada bucket seat. Memang saya suka sangat. Sebab kadang-kadang ada setengah kereta sport car dia tak datang dengan bucket seat original. Okay, so yang ni memang ada bucket seat, cuma yang ni warna hitam saja. Ada yang datang dengan hitam merah, iaitu GT Limited. GT Limited khususnya untuk auto spec sahaja. Yang ni manual. Okay, so kalau ikutkan manual, manual ada 6 transmisi gear. Okay, so 6 transmisi gear. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 dan gear reverse 6. Alright, so 6 transmisi gear. Dan auto punya spec pun ada 6 transmisi gear. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia punya kokpit tengah ni je santai saja. Memang ala-ala kereta racing pun. Alright, dia tak perlu banyak sangat cup holder, compartment, button-button semua. Sebab racing kereta memang standard macam ni je. Okay, so dekat sini juga dia ada traction juga. Dia ada VAC control. Okay, dia ada track mode. So boleh track mode sebab ini adalah sport car yang satu-satunya, bukan satulah, banyak lagi lain. Tapi GT86 ni adalah sport car yang pancuan tayar belakang rear wheel drive. Rear wheel drive, so memang perfect lah. Selama ni kita tengok orang pakai depan punya front wheel punya differential gear, tapi sekarang dia pakai belakang. Tapi enjin di bahagian depan, front engine, rear wheel drive. Selalu rear wheel drive kebanyakan enjin kat belakang, sport car. Okay, tapi dia ni kat depan. Okay, so kalau ikutkan dia punya steering, steering dia sangat bersantai. Tetapi kalau saya akan tukar yang carbonnya steering. Dan ada meter kat sini. Bila masuk gear, meter punya nyala macam F1 je kereta. Gitu kau. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia datang dengan kunci. Manual akan datang dengan kunci saja. Okay, kalau auto dia datang dengan push start button. Alright, so yang keduanya dekat sini dia ada power boot. Okay, dia ada button power boot dekat sini. Alright,
So dekat sini juga kita ada meter dia. Okey, ni meter dia. Okey, meter dia ni bersahaja-sahaja. Dia tak adalah meter yang beria sangat, tapi ni meter racing. Dan ada yang limited edition punya meter, ada yang TRD punya meter, ada yang GT limited GT limited punya meter. Okey. So kalau kita tengok kat sini, KMH dia boleh pergi sampai 260, tapi dia ada cut off 18. Alright, tapi boleh buang cut off. Okey. So yang keduanya, yang ni dia ada RPM dia sampai 9. Okey, tapi dia dah gantung cut off dia sampai RPM 7 saja. Okey, tapi kita boleh rechip kita punya ECU ataupun kita remap balik. So terpulang pada minat customer masing-masing. Perlu ke nak buat as a test drive car ataupun drag car, terpulang pada minat masing-masing. Okey. So kalau tengok kat sini, so ini dia punya FM radio entertainment player dia. Okey, kita boleh tukar juga. Kita masuk yang masuk yang aftermarket punya Android player pun boleh, tak ada masalah. Memang ada jual juga aftermarket dekat sini. Tempat untuk letak boost meter dekat sini pun boleh. Oil pump meter, water temp, temperature punya meter, so boleh letak kat sini juga, tak ada masalah. Okey. So bumbung padanan warna hitam. Okey, jom kita tengok seat belakang. Okey, seat belakang ni rare sikit. So saja je abang turunkan seat ni biar nampak kita ni untuk 2 orang saja, tapi dia boleh naik 4 orang So seat ni boleh tegakkan, tak ada masalah, boleh naik 4 orang. So boleh duduk juga. Ruang belakang agak sempit juga sebenarnya, tak sesuai lah nak bawa family yang jenis yang dah kahwin, baru kahwin. Tak payahlah beli kereta yang 4 pintu. Banyak ada dekat Malay Recon Car. Okey. So cuma kereta ni ada dia jual dalam market untuk tahun Recon daripada tahun 2015 sehingga 2017. Okey. So stok ni memang ada, dan tapi dalam masuk Malaysia daripada start 2014 rasa dah masuk Malaysia dah. Alright, untuk tahun 2013. Okey. So ini adalah review sikit daripada segi dalaman. Tak ada apa yang saya nak review sikit sebab dalaman dia terlalu simple saja. Lebih kepada sport car saja. Dia tak banyak button, dia tak banyak orang kata switch button yang elektronik punya sistem. Dan dia tak banyak orang kata button-button elektronik punya digital punya aircon ke apa, dia tak ada. Okey. So guys, kita pergi kepada part yang paling dinanti-nantikan. Kita review bahagian enjin pula. Okey, stay tune. Okey, kita pergi ke bahagian enjin pula. Okey, untuk enjin GT86 ni dia pakai boxer enjin. Boxer enjin ni adalah kita seperti yang kita tahu, boxer enjin melintang punya piston adalah dicipta khas oleh Subaru sendiri. Akan tetapi dia berkongsi idea dengan pihak Toyota untuk hasilkan 2 unit, sama ada Subaru BRZ ataupun Toyota GT86. Okey. So untuk boxer enjin ni dihasilkan 2000cc. 2000cc liter, 2000 liter lah senang cerita. Okey, dan dia spek original adalah NA spek. Okey, so kalau kita ikutkan dekat sini, untuk kereta GT86 ni standard horsepower dia boleh pergi 197 horsepower. 197 horsepower yang saya rasa cukup power dah untuk kereta ni. Dan ada juga yang aftermarket orang tambah, orang tambah dia punya turbo charge, dia ada tambah super charge. Benda-benda ni berlambak dalam market. So customer sendiri yang dia minat, sukalah kereta performance ke, dia nak buat kereta dia 100% performance, dia rechip, dia remap ECU, dia tukarlah exhaust intake depan belakang, terpulang kat dia. Tapi kali ni abang nak review enjin dia memang cun-cun. Owner daripada Jepun, dia dah setting cun-cun cantik-cantik, dan dia telah tambah beberapa jajan-jajan aksesori dekat sini. Dia dah tukar intake, dia dah tukar air floor. Okey, HKF punya air floor. Alright, so dia dah susun sikit bateri dia, wiring tak ada wire. Alright, memang cantik dan kemas, teliti dia buat. Okey, dia pasang sikit penapis tahan haba dekat sini. So ada untuk tahan coolant. Okey, dia tambah power throttle untuk controller dekat sini. Okey, dia link dengan ECU. Okey. So benda-benda ni dia dah telah tambah dan dia ubah suai sendiri. Okey. So kalau ikutkan daripada segi 0 ke 100 km/h, dia boleh pergi dalam masa 7.6 saat. Okey, ini dicipta oleh kilang sendiri. Kita tak cuba, kita tak tahu, kita tergantung kelas tu macam mana. Okey, kalau daripada segi orang kata sistem spek dia, saya tak apa pandai sangat nak cerita, tapi ini apa yang saya tahu sahaja. Dia gunakan sistem, kalau dari segi dia punya sistem bahan api dia, dia pakai 4D direct injection system. So sama seperti gasoline direct injection system. Okey, yang di mana sangat bagus. Jimat minyak, api sampai, power sampai, minta dapat, tekan kelas dapat. Okey, so yang seterusnya kalau kita ceritakan daripada segi, kita nak cerita last kali, kita nak cerita pasal dia punya maintenance untuk kereta ni. Berbaloi ke tak untuk beli kereta ni, sesuai untuk anak muda ke tidak, dan korang rasa worth it tak korang invest duit korang untuk beli GT86 ni? Dan ada, saya rasa ramai-ramai tertanya macam mana harga, loan apa semua. Ingat,
klik link WhatsApp Amirul dekat bawah. Tanya dari segi loan semua. Sebab kereta ni orang akan ingat boleh pergi loan 80%, 70%. Akan tetapi Amirul boleh buat sehingga 95% bergantung kepada dokumen. Okay, so guys, jangan malu-malu, jangan segan, boleh try loan, tiada masalah. Dan kereta ni harga bermula serendah 130,000 saja tahun 2015. So, follow Malay Reconca. Alright. Okay guys, now kita tengah sesi orang kata pandu uji sebuah Toyota GT86. Okay, so kereta ni abang dah bawa banyak kali dah. Cuma selama ni abang bawa manual saja. Ni kali abang bawa auto. Okay, so GT86 ni kalau ikutkan untuk manual dia ada 6 gear. Okay, 6 gear ni memang dah cukup padu dah bagi Amirul. Okay, dan yang kedua, kalau korang rasa standard dia punya suspension tak memenuhi cita rasa korang, tukar aftermarket. Memang disarankan tukar aftermarket, masuk adjustable ke, masuk sport spring ke, terpulang kepada bajet masing-masing. Okay, so kalau kita cerita sikit dari segi dalaman ni, okay, abang bawa kereta ni, kita nak cerita sikit dari segi maintenance kereta ni. Selalu ada orang minta abang buat review, Amirul cerita sikit pasal maintenance. Okay, abang cerita apa mana abang tahu. Okay, untuk GT86 ni nak pakai dia tak adalah mahal mana, boleh pakai. Okey, sebabkan dia ni 2000cc saja. So costing dia agak tinggi sebab dia punya minyak hitam pakai 5 liter lebih kot. So kalau standard, kalau tukar minyak hitam, kalau semi sintetik dalam 400 lebih. Kalau fully sintetik mahal kot sehingga 600. Tengok brand, ada Toyota, ada Liqui Moly, ada aftermarket, Toko, Mobil One terpulang. Okey, kalau nak servis minyak gearbox, kalau untuk manual sekitar dalam, saya rasa dalam RM600 kalau manual. Kalau auto dia mahal sikit. Auto dia boleh cecah sehingga RM800, tengok brand. Okey. Dan kalau yang seterusnya kita cerita pasal brake pad, isu-isu yang wear and tear nak kena cover. Brake pad ni terpulang sebab brake pad ni adalah nasib. Brake pad ni kalau pakai standard original saja, depan je dalam RM400 kiri kanan. Okey, RM400 ke RM500. Belakang dalam RM200, RM200.5. Tetapi kalau yang tukar aftermarket punya Brembo ke, AP Racing ke, Anglers ke, itu dah mahal lah costing dia. Okay, kita cerita standard saja. Okay, dan yang seterusnya kalau kita nak cerita sikit daripada segi orang kata dia punya selalu yang rosak ataupun selalu yang kita nak membazir, absorber ke. Okay, sebab absorber ni wear and tear yang kita kena jagalah within 3 tahun ke 5 tahun lah. Yang kedua, dari segi tayar ni optional. Tengok market ada tayar apa, Michelin ke, tayar Continental ke. Sedap pakai Michelin atau Pirelli lah, sedap. Achilles ke. Okay, so yang seterusnya kalau daripada segi daripada segi absorber boleh pakai adjustable. Alright. Dan daripada segi selalu yang orang takut sangat, main part dia sekalipun, jangan risau. Toyota GT86 ni dia jarang sikit rosak problem enjin dan gearbox. Dan dalam masa sama kita bagi warranty pada customer beli kereta ni. So ada warranty, so tak perlu risau. Okey, dan dalam masa yang sama juga, kalau untuk tukar sistem clutch dia yang selalu orang takut sikit adalah clutch dia bila manual ataupun auto. Auto lambat sikit, manual selalu habis clutch lah. Manual kalau costing untuk clutch sistem dia, saya rasa lebih kurang dalam 1,800 ke 2,500 untuk clutch sahaja. Okey, dan ini terpulang. Kadang-kadang nak pakai clutch dah modified ke, flywheel dah besar sikit ke, clutch nak pakai clutch single plate ke, twin plate ke, terpulang pada individu masing-masing. So ini sedikit review pasal maintenance kereta ni. So lain-lain tak ada apa-apa. Lain-lain kita nak cerita sikit mungkin daripada segi orang kata design je lah. Design dia Design dia terpulang pada korang nak make up macam mana, nak bubuh stripe ke, nak bubuh buat white body ke. Kalau Amirul standard kalau pakai kereta ni, first buat tukar rim, exhaust, suspension. So antara dua ni lah. Okay, so guys, so now kita cerita pasal handling pula. Okay, stay tune. Okay, now kita cerita daripada segi handling. Okay, abang nak cerita daripada segi handling kereta ni, dan traction dia memang sangat tinggi. Okay, sebabkan ni jalan berbonggol-bonggol, tak boleh nak orang kata speed sikit tayar. Okay, daripada segi orang kata dia punya torque dia tinggi. Okay, nasib baik aku tak spin. Motor ni memang masuk aja. Okay, kita cerita kat luar sikit lah. Kita bawa kat luar, kita tengok dia punya traction. Okay, now kita tengok kan. Okay, abang buat So dia ada sistem support yang di mana kalau korang pakai turbo charge,
minta dapat. Ini standard pun dah minta dapat, apatah lagi turbo charge. So traction control dia on. Okay, so muffler dia on. Okay, kita cerita sikit. Okay, daripada segi handling, corner memang terbaik sebab dia pakai Mac Passion Strike, mana standard absorber depan, dan di belakang pakai dual wishbone. Memang saya rasa cornering padu. Sedap pakai kereta ni. Cuma kalau pakai adjustable lagi mantap lah corner. Okay, so now kita tengok, kita bawa kereta handling. Bagi Amirul, kereta ni okay, perfect untuk pakai dalam town use. Pakai untuk yang pergi belajar college ke, boleh bawa mak ayah. Yang pakai untuk santai-santai, pergi buat as a, orang kata titika, malam-malam santai, nak keluar lepak minum kopi dengan kawan, boleh pakai kereta ni, tak ada masalah. So kalau daripada segi lain-lain, saya nak cerita adalah daripada segi dia punya sistem dia memang sama saja. NA punya sistem. Kalau auto punya sistem, dia ada pedal shift dekat sini. Manual dia tak ada pedal shift. Manual memang gear semata-mata sahaja. Memang sini ada tombol gear. Jangan terkejut, tak ada tombol. Okay, so now kita pusing, kita tengok bawa dia macam mana. So traction dia kuat. So saya suka kereta ni sebab maybe dia punya traction dia tinggi, torque dia tinggi. So minta dapat. Manual memang saya suka lah. Manual adalah kereta Amirul suka. Aku suka kereta manual. Walaupun KL ni sebenarnya town dia busy gila, kalau bawa manual ni memang sakit kaki. Tapi kelas dia tak ada kuat, tak ada keras pun. Dia tak pakai kelas racing kan. So bila tak pakai kelas racing, kelas dia lembut je pun. Cuma korang boleh tuning sama ada nak kelas pendek atau kelas panjang. Okay, kita try bawa cornering dan kita try cuba bawa laju, tengok macam mana dia punya pertukaran gear tu, cepat ke lambat. So kita jalan-jalan Jangan kecam Amirul, kereta ni telah dibawa oleh pemandu profesional. Kereta ni dibawa pemandu profesional dan saya pakai seat belt so jangan kecam saya bawa laju, saya tengok kereta. Saya tengok kereta kiri kanan. Okay, so kita bawa kereta ni, kita tengok dia punya sistem dia. Sukalah aku kereta ni sebab kereta ni dia 2 pintu dan bentuk dia tu style. Lepas tu yang keduanya, design dia tak panjang kan. Kereta ni boleh buat drift tau. Peminat-peminat drifter suka kereta ni. Tapi abang tak boleh buat drift lah, atas faktor sebab-sebab tertentu yang di mana kalau buat drift nanti bos perasan pisang, potong gaji. Dia tengok nanti ke ada lip patah ke, tayar botak sikit kan. So dia teliti sikit benda-benda ni. Harap aku kena potong gaji nanti. Okay, nanti kita akan buat satu kereta racing, kereta track kita bawa untuk drift ni. Abang payung nanti. Okay, so kalau GT86 ni, okay, kita try tu ambil side corner sikit. Kita tengok dia punya gear dia tu, pergi dia tu sampai tak sampai. Okay, kita bawa. Okay, untuk minyak, aku rasa kereta ni minyak tak adalah mahal mana pun. Full tank boleh pergi RM80, bolehlah pergi dalam 400 lebih kilometer. Tengok kepada pemanduan. 2000cc dia tak ada tepu. Kalau ada tepu, kuatlah sikit minyak. Pertukaran gear dia padu. Kalau ada sistem turbo charge ataupun sistem super charge, lagi dia punya kuat sikit, dia punya pick up dia pergi. Sebab dia sedut power daripada luar kan. Okay, so now kita bawa kereta ni pun, kalau ikutkan standard suspension ni pun tak adalah keras mana dan tak ada lembut mana, sangat sesuai. Memang Toyota dah cipta cun-cun dah. Standard kilang pakai kereta ni pun boleh buat drift. Ibarat dia macam gitu. Okay, so kalau daripada segi orang kata penjagaan tadi, Abang Amirul dah ceritakan dah. Servis dia tak ada mahal mana pun. Kita cerita sikit daripada segi orang kata pemanduan adalah abang nak try jalan kona. Jalan kona tak ada, nak kena record video dekat Ulu Yam. Okay, abang try tu kona laju sikit ke depan ni Okay guys, so kita now berlumba dengan GT86 tu. Okay, so tu GT86 tu standard original dia, lampu dia original dia. Okay, so now kita dah sampai showroom. So kita akan buat video sikit sampai habis. Okay guys, so sekian saja review video daripada saya Amirul daripada MRC TV. So jangan lupa guys,
follow channel saya, subscribe channel YouTube saya MRC TV, tekan subscribe dekat bawah, button loceng kat bawah ni, dan tekan loceng sekali untuk tahu video-video menarik lagi. Dan dalam masa sama, jika ada yang berminat ataupun ada yang nak bertanya pasal Toyota GT86 ni ataupun kereta model lain, boleh klik link WhatsApp Amirul dekat bawah. Dan dalam masa yang sama juga, korang boleh datang test drive untuk jumpa dengan Abang Belay Rekongka. Okey, saya bukan artis dan jangan malu-malu dan jangan segan-segan. Alright, follow dan support saya, anak muda Bumi Putra Local AP. Okey, bye-bye. Abang terpaksa gerak.